Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam channel Lutfi Osman. So, kepada sesiapa yang baru discover channel ni, basically channel ni menceritakan tentang pengembaraan aku travel dan juga tips yang aku akan share sepanjang aku travel di luar negara. Tapi memandangkan hari ni aku nak rehat dulu daripada content travel dan memandangkan kita masih lagi menyambut mood Hari Malaysia dan juga bulan kebangsaan, aku nak cerita sikit tentang satu tragedi ataupun kisah yang korang boleh rasa bangga dengan negara kita ni. So, kalau korang nak tahu apa yang aku akan ceritakan hari ni, so sebelum tu korang boleh tekan like, share dan juga subscribe channel ni dan tekan butang loceng untuk tahu video-video terbaru daripada channel ni. So, apa kita tunggu lagi? Jom kita saksikan. Selain daripada tragedi Bukit Kepong dan juga tragedi pertempuran Bukit Candu yang dipimpin oleh Lieutenant Adnan, ada satu kisah yang mungkin tak ramai tahu tentang penglibatan tentera Malaysia dalam Operation Black Hawk Down. Kita tengok yang dalam dulu masa tahun awal 2000 kita ada satu filem nama dia Black Hawk Down yang menceritakan tentang sekumpulan tentera Amerika ni menyelamatkan juruterbang yang terhempas daripada helikopter Black Hawk di Mogadishu, Somalia. Okey, tragedi ini bermula pada 3 Oktober 1993 setelah kejatuhan diktator Muhammad Siad Barre. Kalau kita nak tahu, Somalia ni dulu sebenarnya ialah sebuah negara yang harmoni semasa pemerintahan Muhammad Siad Barre. Tapi kerana Muhammad Siad Barre ni dia terlalu setia kepada kepimpinan Soviet Union, so rakyat telah pun memberontak kerana tidak puas hatian dengan pemerintahan diktator Siad Barre ni. So nak dijadikan cerita, diktator Siad Barre ni telah digulingkan pada tahun 1991. Macam biasalah, bila negara tu dah hilang pemimpin dia, so terdapat satu vacuum power, iaitu di mana Golot ataupun panglima-panglima perang ni dia nak memerintah lah Somalia tu kan. Dia macam nak mengisi kekosongan kuasa. Masa konflik tu berlaku, banyaklah kebuluran dan juga rakyat pun menderita dan pembunuhan berlaku berleluasa kerana pertempuran oleh puak-puak pemisah ni. Terdapatlah satu kumpulan puak pemisah yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid yang berkuasa pada ketika itu. Muhammad Farah Aidid ni berjaya menawan bandar Mogadishu itulah, menyebabkan komuniti dunia masuk campur kerana ingin mengurangkan kebuluran di Somalia dan juga ingin mengembalikan keamanan di bumi Somalia. So, pada Oktober 1993, tentera Amerika Syarikat telah pun mengetuai misi untuk menangkap Ketua Panglima Perang ataupun Golot, iaitu Muhammad Farah Aidid, dan juga kuncu-kuncunya lah di Bakara Market, iaitu di tepat sekali di Olympic Hotel, iaitu di Mogadishu lah, ibu negara Somalia. So, tentera US ni dia mendapat informan lah daripada penduduk tempatan, dan pada ketika itu tentera Amerika telah mengerahkan sekumpulan Delta Force dan juga Army Rangers, iaitu dua kumpulan untuk membentuk Task Force Ranger lah dalam menjayakan misi ini. Korang bayangkan, misi ni sepatutnya berlaku dalam 90 minit je, sekejap je, macam kita nak ambush tempat tu, lepas tu bawa keluar Muhammad Farah Aidid lah. Tetapi operasi ni berlanjutan selama 15 jam guys. Dikatakan operasi Amerika ni gagal kerana mereka tidak berjaya menangkap Muhammad Farah Aidid ni, kerana dikatakan info yang diberikan itu salah, dan Farah Aidid ni berjaya menghidu operasi Amerika ni sebelum dia sampai ke Olympic Hotel tu lah. Kenapa misi ni boleh berlanjutan selama 15 jam? Okey, hari ini kerana dua helikopter Black Hawk yang terlibat dalam operasi ini ditembak jatuh oleh pejuang Somalia. Okey, helikopter pertama terhempas dan semua anggota tentera dan juruterbang dalam helikopter itu terbunuh, manakala helikopter kedua, juruterbangnya iaitu Mike Duran terselamat dalam kejadian tu. So, ini menyebabkan tentera Task Force Rangers ni bertukar mission, iaitu daripada mission nak menangkap General Farah Aidid ni, dia bertukar menjadi misi menyelamatkan Mike Duran ni lah daripada dikepung dan ditangkap oleh kuncu-kuncu Farah Aidid ni. Situasi ini menjadi panas, so ini memaksa tentera US untuk menelefon United Nations untuk meminta bantuan tepat pada jam 8 malam. Oleh itu, United Nations telah mengerahkan Pakistan dan juga Malaysia untuk mengerahkan tentera mereka untuk menyelamatkan tentera Amerika pada kejadian itu.
Pakistan telah mengerahkan unit kereta kebal untuk membantu dalam menyelamatkan tentera Amerika, manakala Malaysia telah mengerahkan unit Malbat yang terdiri daripada Mechanized Infantry, Regimen Askar Melayu Diraja dan juga Regimen Gerak Khas yang membentuk unit Malbat pada ketika itu. Bila Malaysia dan juga Pakistan telah mendapat arahan daripada United Nations itu, pada minit-minit terakhir, tentera Pakistan terpaksa berundur kerana mereka tidak ada night vision dan juga unit kereta kebal mereka tidak boleh menelusuri bandar Mogadishu yang sangat padat. So ini menyebabkan Malaysia satu-satunya negara yang menghantar unit dalam operasi berkenaan. Walaupun Malaysia kekurangan anggota, kekurangan bekalan senjata, tak kurang peluru dan juga mereka hanya dalam kereta perisai kondo saja, mereka bergegas dalam menyelamatkan tentera US yang terperangkap dalam misi itu. Memang pantang undur, gagah mara lah tentera Malaysia pada waktu ketika ini. Mereka harus menangkis serangan daripada pejuang Somalia, kalau tidak mereka akan di-overwhelm ataupun pindang oleh anggota pejuang Somalia yang begitu ramai daripada tentera Malaysia ni. 3 kumpulan dalam unit Malbat ni ditugaskan dalam operasi menyelamatkan pilot US ni. So unit Alpha ditugaskan untuk menyelamatkan tentera Task Force Rangers US yang terperangkap dalam peperangan ataupun pertempuran dengan pejuang Somalia ni. Dan unit Beta ditugaskan untuk menyelamatkan juruterbang dalam helikopter itu. Dan unit Charlie ditugaskan untuk menangkis serangan daripada pejuang Somalia yang mara ke tempat terhempas tu untuk memberikan laluan selamat untuk tentera US dan tentera Malaysia keluar daripada tempat tu. Sepanjang 15 jam dalam operasi ini, mereka berjaya membawa keluar juruterbang US dan juga tentera Task Force Rangers yang terperangkap di tempat kejadian itu keluar daripada bandar Mogadishu. Tetapi dalam filem Black Hawk Down tidak meng-highlightkan peranan tentera Malaysia dalam kejadian itu dan hanya menyebut tentera Pakistan dan juga menunjukkan gambar tentera Pakistan saja yang terlibat dalam kejadian itu. Adakah US ingin menyembunyikan fakta bahawa tentera daripada negara Malaysia, iaitu negara yang lebih kecil daripada US, menghulurkan tangan dalam operasi Amerika Syarikat yang dikatakan gagal ini? Selain Perang Vietnam, Perang di Somalia juga dikatakan gagal dan ini merupakan kempen kedua Amerika Syarikat gagal dalam melaksanakan misi mereka. Walaupun jasa mereka tidak disebut oleh filem Black Hawk Down tu, tetapi rakyat Malaysia dan juga negara takkan melupakan jasa unit tentera dan juga panglima perang yang terlibat dalam operasi Gotik Serpent ini. Selain daripada peristiwa Bukit Kepong dan juga peristiwa Bukit Candu Lieutenant Adenan, peristiwa Black Hawk Down ini juga boleh membangkitkan semangat cinta kita kepada negara Malaysia dan juga mengagumi kekuatan tentera Malaysia itu sendiri. So, itu saja untuk video hari ini. So, sekiranya anda berminat untuk mendengar lagi tentang cerita ataupun pengalaman aku travel di luar negara, jemput tekan like dan juga subscribe di channel ini. So kita akan menuju ke 10,000 subscribers insya-Allah dan aku berharap korang kekal setia bersama channel Luffy Osman. Apa lagi next video. Selamat Hari Malaysia dan cintailah negara kita. Assalamualaikum. Ciao ciao.